kos membangunkan orang lebih besar daripada kos membangunkan batu. Tetapi apabila manusia sudah terbangun jiwanya, dia lebih mudah dibangunkan daripada menguruskan bangunan batu. Bangunan batu kalau tak kena repair. Bangunan batu kalau pudar kena cat lain. Bangunan batu kalau bocor kena tampung lain, tukar atap lain. Tetapi manusia kalau dia sudah bangun, dia boleh membaikkan diri dia dan dia boleh membaikkan masyarakat. Dia sendiri akan baikkan diri dia dan dia sendiri akan baikkan keluarga dia. Ini tuan-tuan yang kita buat kepada penumpuan pembangunan insan, pembangunan ruh. Tapi kadang-kadang kita tak nampak soal ini. Pasal cinta dunia. Kadang-kadang yang kaya tidak ingat, yang sederhana, yang miskin pula ingat. Maka kita akan berhadapan dengan orang kaya yang kedekut, orang miskin yang pemurah. Timbullah masalah ini. Kaya yang kedekut, miskin yang pemurah. Sedangkan Allah Ta'ala bagikan kita kaya untuk tolong orang miskin. Sekarang dah terbalik, yang miskin pula pergi tolong orang kaya. Subhanallah. Kita sama-sama kita fikir tuan-tuan benda-benda ini. Yang kedua, dia kata manusia yang menjadi hamba kemewahan, celakalah dia. Yang menjadi hamba kemegahan, celaka dia. Cala kereta dia, menangis 2 malam. Menangis 2 malam. Semayang subuh terlepas, tak menangis pun. Pasal apa? Mewah. Mewah tu. Hanya bercala kereta saja. Saya parkir depan tu, pergi masjid, Ustaz. Dicalanya kereta saya. Habis. Lepas tu saya tak datang dalam masjid. Punya marah. Kereta tu kan hamba kita. Ke kita hamba kereta? Ada orang yang bila buka bonet dia, pasang kereta dia, speaker dia, meletup-letup. Geregang. 10,000. Boleh pergi haji. Tapi bila pergi haji tanya, tak pergi haji ke? Tak mampu. Hai, speaker dalam kereta mampu pula. Yang kita nak orang masuk beg dalam bonet kereta dia, tak boleh buka, tak, memang tak. Bonet nak nampak beg di mana? Di dalam. Pasal apa? Udah speaker penuh. Bonet tu untuk speaker je. Dalam hati kita tanya, dia ni meniaga pasal malam ke? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, hanya kerana nak megah, cinta kemegahan. Yang keseterusnya, celakalah manusia dan binasalah yang sudah jatuh sungkur, maka mereka ini tidak akan boleh untuk bangkit semula jika tidak mendapat hidayah daripada Allah. Mengapa mereka celaka? Kerana jawapannya menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Maksudnya Allah membiarkan dianya tersesat. Hamba nafsu sudah pun kontrol dia, maka dia pun jadi hamba kepada hawa nafsu. Hamba kepada hawa nafsu. Tidak lagi ingat kepada Tuhan. Tidak lagi ingat kepada kiamat dan kematian. Yang dia ingat ialah dunia dan dunia dan dunia. Nafsu sentiasa bergelodak di dalam jiwa. Nafsu dunia sentiasa meruak-ruak dalam hati. Maka pada masa itu dia lupa pada Allah yang dia suka tentang kenikmatan dunia. Kita sering mendengar kisah tentang Muhammad bin Wasi', seorang zuhud di masanya tak kala dia berada dalam barisan askar yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim untuk meninggikan kalimah Allah la ilaha illallah di bahagian timur negara Islam pada saat itu. Pada suatu masa Qutaibah menguji Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ni ahli zuhud, Qutaibah ni panglima perang. Maka mereka menguji Muhammad bin Wasi' di hadapan panglima dan para menteri. Kata Qutaibah kepada panglima perangnya, sementara di tangannya terdapat segenggam emas yang diperolehi daripada hasil perang, sebagai langkah awal,
Tuan-tuan, kata dia kepada askar-askarnya, adakah tuan-tuan percaya bahawa kalau saya bagi mah ni ada orang tolak? Kamu percaya tak kalau mah yang banyak ni kalau aku bagi orang tu tak mau? Tentera dia kata, mana ada tuan, mana ada orang bila dah bagi emas boleh tolak, disapunya lah, mesti dibalurnya ambil. Kata Qutaibah, baik, aku akan tunjukkan pada kamu seorang contoh daripada umat Nabi Muhammad yang menyamakan mah dengan tanah. Yang menyamakan mah dengan tanah. Siapa tuan? Kalau begitu kamu panggil Muhammad bin Wasi'. Panggil dia menghadap ke aku. Mereka pun pergi cari Muhammad bin Wasi' untuk dipanggil ke kemah tuan askarnya, jeneralnya, untuk menerima emas. Ketika mereka cari Wasi', mereka melihat dia sedang bertasbih, duduk berzikir dalam kemah askar. Dia pun kata, ni Muhammad, jeneral panggil. Jadi Muhammad pun sampai. Muhammad bin Wasi' sampai, Qutaibah bagi, nah Muhammad, emas. Tiba-tiba Muhammad bin Wasi' ambil emas tu. Sangkanya tak diambil, ambil. Perebet, kopral, sarjan pakat duduk bisik. Kata tak ambil, ambil juga. Pakat bising lah mereka ni, Lieutenant bising. Kata tak ambil, ambil juga. Jeneral terkejut. Hai, dia ni udah berubah ke? Dulu zuhud, sekarang dia ambil juga. Sebelum dia beranggapan itu, dia beranggapan Wasi' akan menolak, Muhammad akan menolak. Pada masa itu juga wajah Qutaibah berubah. Muhammad bin Wasi' bila ambil saja emas, dia pun tinggalkan kemah bosnya. Qutaibah kata kepada askarnya, kamu 2-3 orang pergi ikut dia ke belakang, risik dia buat, skodeng dia tengok apa dia buat. Maka panglima pergilah mengendap apa yang Muhammad bin Wasi' buat. Muhammad bin Wasi' membawa emas tadi, bertemu dengan orang miskin yang meminta-minta. Lalu emas yang ada di tangannya dibagikan kepada semua orang miskin tadi. Seketul emas pun tak simpan. Maka perebet tadi pun balik bagi tahu dekat jeneral, tuan, kami dah ikut Muhammad bin Wasi'.